maka akan ada salah menerjunkan dia dengan sebabnya 70 tahun di dalam neraka Jahannam. Nampak? Dia tak tahu, dia pergi bercakap, dia tempah tempat tinggal dia, nak jatuh tempat nak sampai tu ambil masa 70 tahun baru sampai. Punya dalamnya neraka, lempar batu 70 tahun baru sampai. Nak keluar lagu mana? Hanya bercakap benda yang dia tak tahu. Hari ni orang bercakap benda tak tahu banyak. Dia komen dalam FB, dia komen dalam TikTok, dia komen. Padahal dia bukan tahu apa. Dia kerja dia komen saja. Ada yang bercakap benda yang dia tak tahu tentang soal agama. Soal agama. Bukan dia tahu, tapi dia bercakap. Ataupun dia sendiri orang agama, dia bercakap benda yang dia sendiri tak tahu. Tetapi masalahnya, dia rasa dia tahu, padahal dia tak tahu. Berapa banyak ilmu kita yang kita ni tak tahu. Yang tahu kita ni sikit sangat. Tapi dia bercakap tu seolah-olah dia tahu semua benda ni. 70 tahun tempat tinggal dia jatuh dalam neraka ni. Maka jaga-jagalah seseorang itu apabila berkata-kata, bercerita, berbual apa-apa, jangan mendatangkan bual cerita yang karut. Depak lah kata, selalu bahasa tu. Dia orang lah kata. Ada besar lembaganya, ada tak bukit tu. Tu dia. Macam mana makcik tahu? Cik nampak ke? Dema lah kata. Itulah dia. Adalah orang khabar. Bukan abang nampak. Saya tak nampak. Dema khabar. Dah abang tak nampaknya, abang cerita buat apa? Diam sudah. Cakap benda yang karut-marut, yang tak bukan-bukan, ataupun bual yang mentertawakan. Dia reka satu cerita nak bagi orang ketawa. Kata setengah ulama, tegah itu pada bual bohong yang mentertawakan, maka terjunlah dia dalam neraka dengan sebabnya. Hadis ini hasan lagi gharib. Dia reka satu cerita supaya orang lain ketawa, maka neraka lah. Maknanya kalau cerita itu betul, Ustaz, cerita betul tak apa. Rasulullah, saya nak balik kampung, berilah saya seekor unta. Habuan saya nak angkat barang-barang saya balik kampung, kata sahabat ni. Rasulullah kata, baiklah, nanti aku berikan kau seekor anak unta. Terkejutlah sahabat ni. Anak unta nak buat apa Rasulullah? Kecil, mana mahu mengangkat barang-barang saya. Kata Rasulullah, bukankah setiap unta tu adalah anak kepada unta yang lain? Kalau unta tu besar pun dia anak unta tak? Dia anak unta berdalai juga. Oh ya, barulah ketawa. Itulah bentuk gurau senda. Islam pun, Rasulullah pun gurau, tapi gurau pada benda yang betul. Datang makcik ni, Allah, dalam syurga tak ada orang tua makcik. Nangis orang tua tu. Nangis kenapa kak? Nabi kata tak ada orang tua makcik tu. Kan dalam syurga ni semua muda, tak ada siapa yang tua. Dengan makcik pun jadi muda. Senyum baliklah. Itu gurauan. Itulah hidup kita ni ceria. Bukannya hidup kita ni serius je, ceramah pun serius je. Janganlah kita lupa kepada perintah Allah. Kenalah ceria. Macam mana nak bagi orang ceria? Tu nama dia hikmah, bijak. Macam kita ni dalam kelas aircon lah, ngantuk pula. Macam mana cara tak nak bagi tidur?
Baru ni saya ceramah dekat stadium mana atau panas lah ya Allah. Macam mana supaya mereka ni rasa sejuk, tak nak balik. Ini kena kebijaksanaan. Itu nama dia hikmah. Cuma jangan berbohong dalam ceramah tadi. Kau nak ketawa ke, kau nak senyum ke, silakan, tapi jangan mereka-reka cerita. Baik, bohong di dalam percakapan, bohong di dalam bualan dan cerita hikayat supaya orang ketawa dan berdekah-dekah mendengarnya. Apa hukum? Maka yang demikian itu ditegak oleh syarak. Mereka cerita supaya orang ketawa, ditegak oleh syarak. Mengejek orang supaya orang ketawa, maka ditegak oleh agama. Macam mana mengejek orang tu, Ustaz? Tuan-tuan tengok cerita pendekar bujang lapuk. Bila mereka duduk dalam bilik nak minta maaf dekat Cikgu Rus, okey, mula-mula Piramli lompat-lompat pendekar Mustar. Bagus pakcik. Oh bagus. Nampak lompat pula. Sekali lompat pula Ernie Haji Sata lompat-lompat pintu, Ernie lalu. Cuba tengok cara Haji tu berjalan. Sekali Ernie dah. Dia besarkan tangan dia, dia berjalan. Sekali Ernie dah. Itulah contoh bagaimana mentertawakan orang dengan bentuk badan orang. Itulah ngumpat. Contoh yang Piramli buat dalam tu. Lompat Sudin pula minta kopi makcik. Duduk dah dulu, makcik bikinkan kopi. Jalan. Last sekali baru datang Cikgu Rus, melepas kita dah. Kalau kita nyanyilah, maafkan kami. Itu cerita tu. Nak ceritanya Haji Sata ikut cara berjalan Annie Jasmine. Gembong tadi ni, itu pun salah. Ernie angkat jemuran. Okey, hujan dah turun. Baik. Itu nama dia cara bercakap, cara mengikut orang, cara dia berjalan. Itu pun tak mau. Baik. Maka yang demikian itu ditegah oleh syarak. Istimewa pula setengah orang yang menceritakan suatu dalam bualnya yang mahu mentertawakan orang, seperti dibuat dirinya sengau, contoh, atau herok-berok bibir, atau dikecilkan matanya, atau rupa menegangkan leher dengan mempermacam-macamkan bunyi suara kerana mengajukkan orang yang mau diumpat. Maka ataupun dikata nista kepadanya, maka semuanya itu bertambah-tambahlah haramnya, dan berdosalah orang yang berbuat demikian. Bermula dalilnya hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi daripada seorang tabi'i namanya Bahzi bin Hakim bin Muawiyah bin Jayyidah Al-Qushairi. Daripada bapaknya diambil hadis ni daripada datuknya. Katanya, telah aku mendengar akan Nabi SAW bersabda, celakalah bagi orang yang bercerita ia dengan satu cerita supaya ditertawakannya dengan dia akan suatu kaum, maka berbuat bohonglah ia dalam ceritanya. Celakalah bagi orang ini, celakalah bagi orang ini, dan nerakalah tempatnya. Diseksa akan dia oleh Allah kadar bohong dosa yang diperbuat. Hadis yang kita baca ini adalah hadis yang hasan. Masalah bercakap pada sesuatu yang tidak bergantung dengan maksudmu dan maslahah kamu.
Baik, hadis yang pertama menceritakan tentang kalau kita mereka suatu cerita, mereka sesuatu hikayat supaya orang ketawa, maka ianya adalah dilarang. Atau kita meniru cara dia berjalan, bentuk badan dia, mengherok-herokkan supaya orang ketawa bila kita ejek dia, maka benda itu adalah dilarang, hukumnya berdosa. Sekarang kita tengok pula satu lagi hadis bercakap sesuatu yang tidak ada padanya, yang ada pada orang lain, tapi dia suka menyimbang pasal orang lain. Contoh, dia kata, aku pergi rumah dia besar, pinggan Allah, cara dia bercakap, tangga dia melengkok mengalah tangga Hindustan. 6 harakat. Siap ada lagi special sound, special effect tu. Tu cara tu. Dia punya laju piung, siap piung tu. Tu background special tu. Kalau ada yang tu baru seronok. Cara cerita ni kalau ada bunyi rumah dia besar, 6 harakat pula besar. Ni padahal benda tu tak ada pun pada dia pun, ataupun dia bercakap pada diri dia tentang diri dia yang tak ada pada diri dia. Saya dapat anugerah datuk ni bila dapat? Saya pernah menjadi usahawan lah. Bila dia jadi usahawan? Sahawan ada lah, usahawan tak ada aku. Aku kenal dia lama ni. Bila masa dia usahawan? Dia bercakap benda yang tak ada pada diri dia. Kawan saya tu, kawan baik pada Tan Sri ni lah. Padahal Tan Sri mana, kawan mana, dia reka cerita. Dalam bahasa kita sekarang ni, scammer. Okey, jaga-jaga ni opacik, opasum. Saya pesan banyak kali dah pada tuan-tuan, jangan layan jantan yang kita kenal atau kita tak kenal. Sebab scammer ni bukan orang yang kita tak kenal, yang kenal pun dia scam kita. Dulu ada satu perempuan janda, orang besar, bukan dia tu gemuk, orang besar, kerja besar. Suami mati, suami dia kawan saya. Dia kata, bila dah ni ustaz, tak sangka kan ada orang nak pada saya lagi ustaz. Saya benar. Dia kawan tu dia nak ambil isteri, jadi isteri. Jadi isteri. Alhamdulillah ustaz, rasa yang ni okey lah kot. Ini pun dia pergi umrah. Adalah dia tengah tawar semua semalam, telefon saya lah semua. Cuma dia minta dia belanja lah sikit, dia nak beli barang-barang. Saya kata, kau tu scammer, janganlah terpedaya. Kita ni ambil gambar depan Kaabah, belakang Kaabah, ambil gambar dalam Kaabah, tunjukkan makhluk, percaya. Bukan senang ustaz, yang ambil gambar dalam Kaabah, akhir bagi duit. Tu scammer kau. Itu yang kenal. Apatah lagi yang hanya tak kenal. Dia hantar nombor telefon WhatsApp. Pinjam duit kau jap, nanti pukul 11 aku masukkan balik. Okey? Nampak? Dia gunakan nombor orang lain, mengaku kawan kita. Kita pun bank in. Jangan bank in. Kalau boleh telefon kawan tu balik, kau minta duit aku ke? Tak. Rupanya orang pakai nombor dia. Ataupun orang masukkan duit. Aku dah bagi kat kau duit, lagi sehari 2 sampailah.
Kita pun seronok lah orang bagi duit. Datang satu orang pula kata duit ni tak lepas, custom kacau, jadi kena bagi duit pelincir, duit cukai. Kalau tidak, duit yang besar yang dimasukkan ni hilang begitu sahaja. Kita pun buat keluar duit bagi kat dia. Ini semua bentuk scam. Jadi saya harap pada pakcik-pakcik, makcik-makcik, tolong jangan percaya. Dan sebelum tuan-tuan nak masukkan duit pada mereka, mai jumpa saya dulu. Jangan dah bagi duit baru jumpa Ustaz Kazim. Itu namanya membuang waktu, masa dan membuang wang. Jadi macam mana Ustaz dah bagi dia tadi? Nak report polis pun boleh, pulang. Tapi polis boleh buat apa? Hang bagi secara sukarela. Bukan dia ugut, dia paksa ke apa macam Alung tu. Kita sedekah kat dia. Tak apa lah Ustaz, niat sedekah dapat pahala, silakan. Jadi jangan kita terpedaya dengan orang yang pandai bercakap. Jangan. Dengan kata-kata yang manis, tutur kata yang sopan. Saya ni isteri mati, saya ni duda, saya ni ada bisnes, saya ni lah kita percaya. Rasa bangga dah kita. Kita dah tua, dah lama menjanda, tiba-tiba orang segak nak kat kita. Bangga kan. Tak sabar nak akad nikah, nak masuk dalam Facebook. Jangan. Okey. Pi Ramli dah ajar lama dah. Baik dah makna tu. Kak Som ya. Kak Som umur 60, tiba-tiba warga asing umur 20 cinta pada Kak Som. Tak akan seronok mata biru jatuh cinta pada Kak Som. Wajahmu umpama puteri bunian. Sekali aku tak pandang wajahmu Som, aku tak boleh tidur malam Som. Kak Som perasan tak? Perasan lah. 60 dengan 20. Rupanya dia nak dapat surat nikah supaya dia boleh berniaga atas nama Kak Som. Dia boleh buka kedai atas nama Kak Som. Dia boleh buka akaun atas nama Kak Som. Tu je kerja Kak Som. Jadi berhati-hati. Nabi cerita lama dah pada kita ni. Jangan terpedaya.